Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua rakyat Malaysia. Nama saya Tan Susing, berumur 12 tahun. Saya menuntut ilmu di SJKC Cenderam Perak. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku cerita yang bertajuk Si Tanggang. Hasil nukilan Syamal Haji Arwin, terbitan Syedid Holocaust, Sendirian Berhak di Shah Alam. Cerita ini disampaikan dalam bahasa Melayu. Ada peribahasa, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kata Masmur, berputus asa. Kata ganda, sayup-sayup. Ayam Masmur campuran, dia bingkas bangun dan segera berkayu untuk melarikan diri. Falsa menarik, petir berdundung dengan kuatnya. Kilat pula sambung menyambung. Cerita ini mengisahkan seorang anak orang asli menjadi pelayan yang berjaya dengan tata dan berkuasa, tetapi sayang sekali dia telah menderhaka terhadap ibu bapanya. Bermulanya cerita dengan si Tanggang membina perahu sendiri untuk ke pulau yang berhampiran untuk menghilangkan kesedihan hatinya apabila gadis kesukaannya si Bulan telah berkahwin dengan si Ebit. Ketika dia mendayung sampan, dia telah dicolek oleh segerombolan pedagang yang berlayar. Akibatnya, si Tanggang telah menjadi budak suruhan kepada Nahkota Jaya. Apabila melihat potensi ada pada si Tanggang, Nahkota Jaya melantik si Tanggang menjadi Nahkota Kapal. Si Tanggang juga telah berkahwin dengan Puspasari, anak kepada Saudagar Perak. Kemewahannya berlipat ganda dan siapa sangka dirinya asal dari kaum hutan menjadi pedagang yang kaya raya. Sehinggalah suatu hari apabila beliau mengajak kedua-dua isterinya untuk berlayar berbulan-bulan lamanya untuk berdagang ke luar negeri, ini membawa pertemuan kepada ibu bapanya semula. Si Tanggang malu melihat ibu bapanya yang sudah tua dan bungkuk dengan berpakaian orang hutan dan kelihatan tidak terurus itu. Si Tanggang tetap tidak mengaku ibu bapanya itu. Air mata ibunya jatuh bercucuran mengenang sikap anaknya kini sudah berubah. Ibunya mendoa agar balasan dikenakan terhadap anak yang terhaka itu. Si Tanggang dan semua isi kapalnya bertukar menjadi batu besar. Cerita rakyat ini disampaikan turun-temurun sejak berdekad-dekad lalu kerana latar belakangnya yang bersesuaian penduduk Nusantara. Walaupun cerita ini tidak begitu realistik, iaitu anak yang derhaka kepada ibu bapa mendapat balasan menjadi batu selama-lamanya, padahal balasan begini tidak mungkin berlaku pada zaman sekarang. Tetapi ada perjalanan cerita dan gaya penulisan orang ketiga telah membuka ruangan imajinasi untuk dikongsi dan dibincang dengan pembaca-pembaca. Melalui bahasa dalam buku cerita ini, timbullah suasana kehidupan orang asli yang begitu dekat dengan hutan dan semula jadi dalam fikiran pembaca. Tambahan pula, cerita ini mempunyai ilustrasi yang menarik, beremosi dan berwarna-warni. Dengan ada bahasa yang indah dan ilustrasi yang hebat, pembaca seolah-olah berada dalam suasana kehidupan orang asli pada zaman dahulu. Hal ini juga membolehkan pembaca memahami budaya kehidupan orang asli dan orang Melayu pada zaman dahulu. Cerita ini juga mempunyai mesej tersendiri untuk diambil iktibarnya. Ibu dan bapa merupakan manusia mulia yang melahir dan membesarkan kita. Ketika kita kecil, kita dipelihara dan disayangi bagai menantan yang minyak yang penuh oleh mereka. Cinta mereka kepada kita menyalang sepanjang masa, tidak kira di puncak siang ataupun di hujung malam. Sebagai anak, nyalakan cinta itu agar tidak dipadam ataupun ditelan di masa. Biarpun kita di kota maupun di desa, dalam keadaan payah maupun senang, kita sewajib-wajibnya mengenang jasa dan mempergunakan mereka. Sekian, terima kasih.